kita akan mendengar ucapan dari pemimpin kita. Insan ini apabila dipukul jatuh, dia bangun dan lawan. Insan ini bila difitnah, dia bangun dan lawan. Insan ini bila dipenjara, dia keluar dan dia lawan. Kita jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala ashabi ajma'in. Salam sejahtera pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, pemimpin-pemimpin NGO, dan yang paling utama, dengan semangat kebangkitan rakyat, saya tabik dan salut kepada saudara-saudara yang membangkitkan semangat rakyat. Saudara, kita berhimpun di Stadium Merdeka. Siapa bayangkan puluhan tahun kita berjuang, kita dapat menggunakan Stadium Merdeka. Ini petanda baru, dan insya-Allah saya dapat izin daripada rakan Pakatan Rakyat, sebaik kita ambil alih Putrajaya, kita akan undang saudara-saudari sekali lagi ke Stadium Merdeka. Dan kali ini kebangkitan rakyat yang mengangkat kerajaan, bukan kerajaan biasa. Yang diangkat oleh saudara itu adalah kerajaan rakyat Malaysia. Saudara, dengar tadi pidato, beberapa isu dibangkitkan. Siapa di negara kita yang tidak tahu hasil masuk negara puluhan bilion ringgit dirompak sewenang-wenangnya? Siapa tidak tahu Global Financial Integrity Report 2010 menyebut bahawa wang haram yang dikeluarkan dari Malaysia pada tahun 2010, illicit funds, wang rasuah, wang rompakan, wang penipuan, 190 bilion ringgit. Kita tanya di parlimen, kita tanya di luar parlimen, sampai sekarang Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Najib belum mampu memberikan jawapan. Siapa yang tidak tahu wang kontrak dirompak? Siapa tidak tahu saham Bumi Putra dirompak? Siapa tidak tahu pelaksanaan AES merugikan rakyat? Siapa tidak tahu wang lembu dicuri? Saudara, sebab itu rakyat bangkit. Rakyat bangkit bukan kerana parti-parti. Rakyat bangkit bukan kerana NGO. Rakyat bangkit kerana sedaran mereka untuk merubah sistem yang bobrok dalam negara kita. Ini yang kita kena faham. Sebab itu, dalam ucapan akhir pada hari ini, mewakili rakan-rakan pimpinan PAS DAP Keadilan, saya ingin menegaskan, yang pertama yang kami lakukan, yang janji banyak mungkin tak mampu kita lakukan, tetapi saudara-saudara, saya lihat sendiri semangat rakyat. Saya rasa sendiri derita rakyat.
Saya tahu kemarahan rakyat. Oleh demikian, kami dalam Pakatan Rakyat boleh ikrar dengan setulus hati bahwa dalam pentadbiran kami, Pakatan Rakyat dalam kerajaan rakyat yang baru, saudara-saudara percayalah, kami tidak akan izinkan rasuah dan rompakan dari rakyat, dari negara yang tercinta ini. Kalau terpaksa dayung, kami dayung. Dengan tangan kami dayung, dengan jari kami dayung. Tetapi namun tolak ansur dengan rasuah dan rompakan tidak sekali. Saudara, ini yang paling besar bagi saya. Karena kalau ini dapat dikawal, hidup rakyat tentunya berubah. Kalau kita kawal rompakan, kawal uang aliran keluar negara, nasib rakyat dari Perlis sampai Sabah, dari Kapit Kabung sehingga ke Ulu Tembeling, dari Cotokun sehingga Putrajaya, saya yakin taraf hidup semua rakyat dapat kita angkat. Harga barang, bukan saja harga minyak, selagi amalan kronisme diteruskan, harga minyak tetap tinggi, harga gula tetap tinggi. Bernas tidak dapat menjamin nasib penanam-penanam padi. Syarikat untung ratusan juta. Penanam padi majoriti Melayu atau Iban dan Dayak hidup dalam keadaan derita. Bila kita sabar, mereka jawab hidup Melayu. Melayu mana yang hidup yang senang? Melayu kroni. Bila kita minta permit teksi untuk pemandu teksi, dia bagi 4 tayar. Saudara, UMNO BN telah diberikan peluang. Rakyat cukup sabar dan toleran. Masa sekarang yang kita minta dan rayu pada saudara, berilah peluang. Beri peluang supaya ada suara rakyat menjadi suara keramat pentadbir negara ini dengan baik. Suara rakyat, suara keramat. Maksudnya kita nak angkat martabat rakyat. Saudara, itu janji pertama yang sangat penting. Ia melibatkan badan kehakiman yang bebas. Ia melibatkan mengangkat tahap profesionalisme badan penguatkuasaan termasuk polis. Dan seperti mana Saudara Mat Sabu, saya juga ucap tahniah kepada polis yang merasakan ada aliran perubahan dalam kerajaan yang akan datang. Saudara, media tidak boleh terus memperbodohkan. Berita akhir TV3 tadi mengatakan himpunan rakyat gagal kerana hanya 383 orang saja hadir. Bodoh. Tapi rakyat tahu. Kamu sebutlah apapun, kamu sebutlah ada huru-hara, kamu sebutlah ini pengkhianatan, kamu sebutlah apa saja pun, bahwa kami ini, Ustaz Hadi dan saya ini menjadi alat perkakas Cina dan DAP. Kamu sebutlah apapun, namun rakyat tahu bahawa masa untuk dikuburkan kezaliman dan rasuah UMNO Saudara dengar? Saudara bangkit? Saudara mau atau tidak harga minyak diturunkan? Insya Allah hari pertama kita tadbir, kita turunkan. Saudara mau terus bayar hutang dan bayar
mana senarai yang kena bayar denda EES? Apa yang diumumkan oleh Saudara Lim Boon Eng, baik tol atau EES, Saudara setuju atau tidak? Kalau sudah tidak setuju dengan tol dan AES, maka beri peluang kepada kerajaan rakyat, kerana kita dengar peka, bukan pekak macam BN sekarang. Yang kedua yang penting, saudara, yang diungkapkan oleh pimpinan Pakatan Rakyat terus menerus, cukuplah dengan mainan soal tahun. Sudah bayangkan Perhimpunan Agung UMNO berakhir dengan menangis. Menangis kerana mengatakan bahawa rasa resah gelisah melihat penderitaan orang Melayu, anak kecil main api. Menangis semua. Saya lihat dan saya tengok, sebenarnya bukan menangis kerana nasib dan derita orang Melayu. Menangis kerana itu Perhimpunan Agung UMNO terakhir sebelum dikalahkan. Apa yang dinyanyikan? Nenek moyang kaya raya, terbakar seluruh harta benda. Yang terbakar itu sebab apa? Kamu yang curi. Siapa yang rampas tanah Rizal Melayu? Siapa yang salah guna kuasa dalam Kishu Felda? Siapa yang ambil kontrak untung berbilion ringgit? Siapa yang rugikan saham Bumi Putra Melayu? Siapa yang curi lembu? Jadi sebab itu saudara, kita harus bawa perubahan. Sebab itu saya kata agenda ini agenda semua kaum. Sudah lihat orang di Sabah, di Sarawak yang bangkit sekarang sebab apa? Perlis, Kelantan, Terengganu, seluruh negara. Sebab mereka bangkit tuntut hak mereka. Tetapi UMNO sampai sekarang bangkit dalam soal kaum, soal agama. Saudara percaya 50 tahun UMNO ini perjuangkan Quran dan Sunnah, menegakkan syariat, dan sekarang takut kerana tanpa UMNO habislah Islam negara ini. Saudara percaya? Sastrawan negara Samad Said ada di sini. Dia pencinta bahasa, pejuang bahasa. Dan saya ingin beritahu saudara, sastrawan negara Samad Said dan seluruh rakyat, kerajaan Pakatan Rakyat akan lebih bertanggung jawab mengangkat, memastikan penguasaan dan martabat bahasa Melayu jauh lebih baik dari yang dilakukan oleh UMNO. Saya sebut ini di depan orang Melayu, orang Cina, orang India, Dayak, Kadazan. Saya sebut ini di depan semua pimpinan, termasuk pimpinan DAP. Tidak pernah dibantah. Yang menyebabkan mutu penguasaan bahasa Melayu itu merosot. Sebab siapa? Kontrak. Yang mereka pikir kontrak. Sebab itu saudara, bahasa masih penting. Kalau kita martabatkan bahasa Melayu, apa masalah kalau kita tingkatkan penguasaan bahasa Inggris supaya anak Malaysia menguasai bahasa Melayu dengan baik dan menguasai bahasa Inggris yang baik? Siapa untung? Rakyat untung. Siapa untung? Apa ruginya anak Cina atau anak Melayu atau anak India menguasai bahasa Cina dengan baik? Bahasa Cina bukan bahasa suku kaum etnik Cina di Malaysia sahaja. Bahasa Cina merupakan bahasa etnik, bahasa ekonomi yang penting di rantau Asia. Sebab itu kita harus beri ruang dan mengangkat penguasaan
berbagai bahasa di negara kita, dengan syarat mutu penguasaan bahasa Malaysia tetap ditingkatkan, dimartabatkan. Setuju? Sudah. Berjuang untuk Melayu atau Cina atau India atau Dayak atau Kadazan tidak salah. Tapi jangan zalim, jangan menekan. Kalau kita nak berjuang untuk Melayu, Melayu mana? Ya. Kalau untuk Melayu kaya, selesai kes lembu, terbongkar kes 200 ekar tanah yang dipunyai, dihadiahkan kepada Ketua Wanita UMNO Selangor. Hidup Melayu. Sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Khalid. Kamu boleh ambil tanah dulu, dan kabinet di bawah Najib boleh beri kelulusan, tetapi kerajaan Pakatan Rakyat tidak akan mengizinkan tanah rompakan itu dibangunkan. Maka hukumnya kami khianat. Sudah, Pakatan Rakyat jadi khianat sebab tak bangunkan untuk Tauke Melayu ini. Saudara, kita tidak mau khianat kepada rakyat. Kita sanggup khianat kepada pemimpin-pemimpin yang rasuah. Mereka tidak berhak untuk mendapat habuan negara. Saudara, sebab itu saya rayu majoriti Melayu hadir, Cina, India, wakil Dayak, wakil Kadazan, Dusun, Murut, Suluk, semua ada pada petang ini. Saya ingin mengayu rakan-rakan semua, masuk orang asal, saudara, tentukan masa depan saudara. Tentukan kemudahan kesihatan kita bertambah baik. Tentukan mutu pendidikan kita dapat kita tangkap. Tentukan kekayaan negara ini diagihkan dengan adil supaya didapat manfaatkan oleh semua. Ini keputusan saudara. Ini hak saudara. Ini ditentukan oleh saudara. SPR dengan kerjasama UMNO, kalau nak tipu lagi, saya nak nasihat. Baca itu betul-betul. Baca amaran itu betul-betul. Amaran. Tipu PRU, rakyat bangkit, tumban kamu. Setuju? 2013 dengan pengalaman begitu lama dalam pilihan raya masih ada. Saya tahu ada orang SPR mengatakan apapun berlaku, tanggung jawab dia untuk cari jalan bagaimanapun untuk pastikan kemenangan UMNO. Saya nak jawab kepada dia dan mengatakan, apapun berlaku, penipuan sebesar mana sekalipun, rasuah sebanyak mana, ugutan sekuat mana, propaganda media, utusan TV3 dan lain sehebat mana, fitnah sebanyak mana, saya mengatakan rakyat bangkit dengan izin Allah, sejarah di Malaysia akan dirubah. Ini saja yang boleh kita jawab. Kerana orang yang mengatakan mereka mampu buat semuanya, dia tidak pernah sambung dengan insya Allah. Aku akan tipu, insya Allah. Tak ada. Aku akan rompak, insya Allah. Tidak ada. Tapi kalau aku akan berjuang untuk angkatkan martabat rakyat dan merdekakan rakyat, insya Allah, dan insya Allah itu bermakna. Jadi saudara, saya ingin akhiri dengan mengatakan sekali lagi, tabik hormat, salut kepada rakyat yang bangkit pada hari ini. Baik royalty atau Lainas atau hijau atau Felder, saya nak beritahu, kami tidak layak jadi pemimpin
sekiranya kami tidak dengar, faham dan berikrar untuk melaksanakan tuntutan rakyat, insyaAllah. Saudara, saya ulangi, kita bersidang di Stadium Merdeka, tempat keramat pengisytiharan kemerdekaan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tuan Guru Hadi Awang mengatakan harus ada semangat kemerdekaan yang kedua yang lebih bermakna. Saya ucap terima kasih. YB Lim Siang mencadangkan dan mengingatkan saya, Anwar, ingat dan jangan lupa akhirnya merdeka Tunku Abdul Rahman yang dijerit 7 kali disambut gemuruh oleh rakyat. Dan sebelum dapat keberkatan dari doa Tuan Guru yang kita kasihi, Tuan Guru Nik Abdul Aziz, saya mau ulang apa yang diikrarkan jeritan merdeka, jeritan keramat 31 Ogos, tetapi kali ini bagi rakyat. Dan minta semua pimpinan bersama saya di depan, dan semua rakyat bangkit. Dan saudara, saya akan jadi merdeka, saudara akan sambut rakyat. Saya kata merdeka 7 kali, sudah sambut rakyat. Merdeka, rakyat. Ingat, niat kita ikhlas al-amal lillahi ta'ala, supaya benar-benar kita berikan kemerdekaan sebenarnya. Negara jangan dirompak, khazanah jangan dicuri, keselesaan rakyat terjamin. Boleh? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita ulangi ikrar keramat kemerdekaan rakyat dengan izin Allah, seperti mana yang tertera disuarakan dan dilaungkan oleh bapak-bapak ibu kita pada 31 Ogos 1957. Atas nama semua rakyat, semua negara dan semua suku kaum, kita ulangi ikrar itu. Dan kali ini merdeka yang sebenarnya, merdeka. Merdeka!